yang berlaku sekarang ialah keanggotaan untuk membuat keputusan itu terdiri daripada orang-orang yang sama sekali tidak mewakili kepentingan golongan yang sepatutnya duduk di situ. Persoalan itu timbul apabila koperasi ini boleh menerima ataupun telah pun menerima dan seringkali menerima peruntukan di bawah saluran yang seperti yang Berhormat akan sebut tadi, kerana dianggap layak untuk menerima bagi pihak kepentingan nelayan. Tapi apa yang berlaku, keputusan dibuat berkenaan dengan koperasi ini langsung tidak ada kena-mengena dengan kepentingan menaik taraf dan membantu nelayan. Ini yang saya minta semak, dan saya bangkitkan perkara ini atas hasrat kita juga ingin dan menyokong membantu untuk menaikkan taraf hidup nelayan yang susah. Itu asas yang saya nak tekankan di sini. Terima kasih. Menteri Tan Sri, boleh saya mencelah pandangan? Saya Tan Sri Musi di Malam Menteri, saya minta Indra Mahkota, koperasi ini satu badan yang cukup besar peranannya dalam kita membina. Kita mengumpulkan ahli-ahli yang tidak ada modal dan digabungkan dan menjadi koperasi, dan mereka bergerak untuk membantu ahli-ahli mereka. Sebab itu pada saya, kalaulah koperasi kata, saya minta supaya Menteri betulkan ni. Saya dipahamkan, tak silap saya, pengurusi dia bukannya siasat politik Perdana Menteri. Sebab tu kena betul, jangan buat fitnah pada orang. Hari ni dah benda dia dalam pahaman saya minta Menteri cek juga. Saya rasa hari ni pengurusi dia bukan. Hari ni pengurusi dia bukan siasat politik Perdana Menteri. Itu satu. Yang kedua, apa salahnya walaupun dia bukan seorang nelayan, tetapi matlamat kita mengadakan koperasi itu untuk nelayan. Macam kita juga Jabatan Pertanian. Jabatan agensi kerajaan menolong bukan semuanya petani. Pegawai-pegawai kita bukan semua petani. Matlamatnya kita nak mula petani dan akhirnya petani yang dapat faedah. Begitu juga nelayan. Yang penting asalkan dalam koperasi itu tidak menyelewengkan duitnya. Yang penting apa yang dilaksanakan dalam koperasi berkenaan faedah untuk nelayan. Ini benda. Saya minta Menteri betulkan. Janganlah kerana kita dengki, kita hasad kepada orang, jadi kita buat perkara. Patutnya kita bisa sokong. Kita sokong. Kelemahan kita bina balik. Inilah masalahnya. Inilah mentaliti yang ada beberapa makam. Tan Sri Musi. Tan Sri Musi. Ini bukan berkenaan dengan mentaliti. Saya dah katakan tadi, hasrat kita juga nak menyokong kementerian kalau betul untuk membantu nelayan yang memerlukan bantuan. Itu jelas, saya dah katakan. Itu jelas, tidak ada berkenaan dengan dengki. Perkataan dengki tak wujud di sini. Saya cuma katakan, semakan saya dalam SSM menunjukkan bahawa keanggotaan dalam koperasi ini seperti yang sebutkan tadi, salah seorangnya kebetulannya pengurusi yang pernah dilantik adalah kebetulan setiausaha politik kepada Perdana Menteri. Saya tidak juga kata benda ini menjadi salah. Saya cuma tanya, bagaimana perkara ni boleh berlaku? Adakah nelayan di situ yang keahlian dalam koperasi yang seperti Maran cakap, keahlian sebenarnya 150 orang saja, bukannya 2,000 atau 3,000. Koperasi untuk ditubuhkan syarat dia kena ada ahli 150 orang. Dan saya rasa koperasi yang saya rujuk ini hanya memerlukan jumlah itu saja kerana motifnya adalah untuk menerima grant. Ini boleh saya ada banyak dokumen yang Timbalan Menteri juga boleh menggunakan dokumen yang sama. Dan saya tidak kata perkara ini untuk tujuan dengki atau mengkritik kepada persatuan atau koperasi nelayan, nak dengki buat apa pada nelayan. Kita cuma simpati kerana mereka ni adalah susah, orang gunakan nama mereka untuk tujuan sepatutnya membantu mereka tapi untuk kepentingan lain. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian. Dan untuk makluman Yang Berhormat, saya ingin membetulkan juga fakta. Untuk menubuhkan sebuah koperasi hanya memerlu 50 orang ahli, tak perlu 150. Dan kalau Kobera itu lagi special. Itu setakat ramai penerima e-kasih di dalam kawasan itu. Dan Kobera ni Yang Berhormat lagi special
Kalau dapat ahli politik, dia memang minta dipengurusikan KOBERA, sebab itu adalah koperasi bela rakyat. Itu yang Muhammad. Sebab apa? Orang miskin dia sendiri memang tak mampu yang Muhammad. Jadi yang Muhammad balik kepada cerita ni, minta maaf tadi saya hendak membetulkan fakta. Ada 4 bot. Tadi saya kata 2, salah. Ada 4 bot, iaitu 2 tunda, 2 bot buka tunda dan 2 bot laut dalam. Muhammad tak ada salah pun siapa-siapa, asalkan saya dapati bahawa yang menjadi pengurusi ini juga adalah ahli koperasi. Jadi ahli koperasi ada kedudukan, tak salah yang Muhammad tadi katakan tak salah. Dan kalau dapat membantu membangunkan koperasi ini yang kita hendakkan yang Muhammad. Minta celah sikit boleh? Yang mana ni? Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih. Ini nak jelaskan kepada Negeri Mahkota lah. Pengerusi ni dia merupakan pengerusi pengenaja dulu sebelum dia memegang jawatan tersebut. Jadi saya rasa tak salah. Jadi kalau dia hasrat buruk tu simpan dulu. Tak payah nak cek dengan SSM ke dengan siapa tu. Bila kita khabar kita siasat melalui SSM ni, niat kita dah tak elok dah. Itu sebab kita pergi siasat. Nama Perdana Menteri. Terima kasih. Payah besar pun bagus juga menyokong saya untuk membangkitkan isu ni. Ahli-ahli merupakan nelayan-nelayan. Malah pengurusi itu sendiri daripada keluarga nelayan. Cuma kebetulan dia seorang peguam aja. Itu saja. Mak ayah dia daripada keluarga nelayan. Bagus kita bersokong. Jadi bagus. tak payahlah. Tuan saya nak bocor banyak rahsia lah. Bagus. Nanti kita kelakar kita bocor rahsia kan banyak lagi. Kau simpan aja ni rahsia. Datuk Pengerusi, berbalik kepada persoalan asal, saya dah katakan tidak ada tujuan kita untuk membangkitkan dengki. Ini tak ada, saya dismiss sama sekali, tak ada tujuan. Tetapi sengaja nak sebut nama Perdana Menteri je lah. Tetapi persoalan yang Timbalan Menteri katakan tadi, ada 4 bot yang telah dibuat. Dan bot ni bukannya jadi dalam masa 2 hari. Dia ada satu kontrak, pemberian, awarding, semua mengikut peraturan. Saya tak mau bangkitkan perkara itu. Kerana perkara itu terpulang kepada koperasi. Kalau koperasi mengikut peraturan, kaedah pembinaan, perbelanjaan untuk kapal ataupun sebagainya itu, kalau mengikut peraturan terpulang. Saya tidak mau bangkit perkara itu. Cuma saya nak katakan, kepentingan koperasi ini yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan hal ehwal kebajikan nelayan seluruh negeri Pahang. Itu yang saya nak bangkitkan. Dan ahli, saya pun boleh jadi ahli kalau diterima. Saya pun boleh jadi ahli. Saya tak bertikaikan keahlian. Tetapi tujuan utama penubuhan itu ialah untuk membantu para nelayan. Oleh kerana itu kementerian bagi mereka geran. Itu persoalan asal dia. Dan adakah pemberian geran ini untuk sebenarnya tujuan dia membantu nelayan termasuk pembinaan kapal itu? Terima kasih. Yang Muhammad, soalannya Muhammad tu dah jauh sangat melencongnya. Macam membabitkan pula SKM. Adakah yang Muhammad berkatakan, adakah geran ini diberi untuk tujuan apa? Tujuan membangunkan nelayan lah yang Muhammad. Memang membangunkan nelayan. Dan untuk makluman tadi, saya memaklumkan ada 2 pukat tunda yang Muhammad. Bukan senang nak dapat 2 pukat tunda dan 2 bot laut dalam. Dan oleh yang demikian yang Muhammad, telah dipohonkan ya Muhammad, dipohonkan supaya menggunakan tabung modal pusingan sebanyak 1.5 juta ringgit untuk mereka membiayai. Sebab kita semua maklum ya, untuk kita bot-bot nak pergi laut dalam ni memerlukan memang banyak kos dan modal. Jadi oleh yang demikian, pada masa ini dalam pertimbangan yang Muhammad untuk kita memastikan bahawa dengan modal pusingan ini perlu dibayar. Ini bukan grant tadi untuk membasmi, tapi untuk mereka menggunakan sebagai modal di mana untuk meningkatkan lagi dari segi pendapatan ahli-ahli mereka. Jadi saya rasa setakat itu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Indera Mahkota. Jadi Yang Berhormat Kota Belud, terima kasih Yang Berhormat Kota Belud, dan terima kasih juga Yang Berhormat telah mengucapkan tahniah, dan kami juga memang berbesar hati Yang Berhormat sebab anak jati Sabah iaitu Encik Omar Sarim bin Saidin daripada Tuaran, beliau telah dinaikkan sebagai pengarah SKM Sabah. Dan bukan itu saja,
pengarah PDNKK Sabah pun anak jati Sabah. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi bilangan koperasi di Sabah adalah 872 buah dan 95% adalah aktif. Dan 70% daripada yang 50% tadi, koperasinya Yang Berhormat telah membuat perkembangan. Dan Yang Berhormat tadi betul juga bertanya dari segi, sebab kadang-kadang ahli-ahli orang kampung juga budak anak-anak muda dan belia mungkin tidak begitu arif sangat mengenai penubuhan koperasi dan juga perjalanan koperasi. Tetapi Yang Berhormat, saya mohon Yang Berhormat jangan bimbang. Sebab apa? Kita juga mengadakan program-program latihan yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia sendiri, dan ada satu pusat latihan Yang Berhormat, pusat latihan koperasi di Papar, Sabah. Namanya Pulakop, di Pulakop, di mana banyak daripada latihan-latihan termasuk latihan mentor-menti, peruncitan, pemborongan, peladangan, pengurusan dan kewangan, pertanian dan juga asas tani serta bidang pelancongan yang diadakan. Dan selepas itu sekarang ini lebih daripada 1,800 anggota koperasi hadir di kursus Pulakop. Dan selain daripada itu ada satu lagi Yang Berhormat institusi, iaitu Maktab Koperasi Malaysia juga mengendalikan kursus-kursus dan latihan di dalam apa-apa juga bidang yang diperlukan oleh ahli-ahli koperasi, termasuk juga bagaimana hendak mewujudkan koperasi, latihan mengenai tanggungjawab kita berkoperasi dan macam-macam lagi. Jadi kursus-kursus MKM ini diadakan di dalam kampus dan juga di luar kampus. Celahan daripada Yang Berhormat Tangga Batu yang mengatakan bahawa lebih baiklah juga diadakan dari segi pasaran, sebab pengguna itu adalah satu kuasa yang besar. Jadi Yang Berhormat, memang kami juga mengucapkan jutaan terima kasih, sebab memanglah ada juga dari segi kursus-kursus keusahawanan perniagaan, dan diadakan juga Yang Berhormat untuk makluman semua koperasi diaudit. Jadi itulah tadi dari segi kerisauan daripada Indra Mahkota itu, bermakna dalam sistem Yang Berhormat kita ada juru audit untuk memastikan bahawa kewangan yang digunakan itu digunakan tepat seperti yang dipohon. Boleh sikit Yang Berhormat. Yang Berhormat sebut tadi berterima kasih kepada yang mencelah, yang bercakap. Sebenarnya kena terima kasih juga kepada yang tak bercakap. Sebab kami tak nak ganggu. Kami ni beza dengan Indra Mahkota, sebab Indra Mahkota ni semua benda dia tahu. Saya bercakap apa yang saya tahu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Sebenarnya saya ingin mohon mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, sebab di dalam apa cara juganya kita sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab seharusnya kita mengambil maklum, walaupun kita tidak mengambil bahagian di dalam perbahasan, tetapi maklumat-maklumat yang disampaikan kita boleh gunakan segala maklumat ini untuk kita membawa penambahbaikan di kawasan kita masing-masing. Semoga kita semua menjadi winnable candidate. Sekian. Jadi kepada Yang Berhormat Pengerusi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada, dan insya-Allah SKM akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin untuk memastikan bahawa 9,000 lebih koperasi di Malaysia ini akan menjadi koperasi yang menjanakan pendapatan kepada ahlinya. Terima kasih. Masih adalah Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 5 juta untuk Kepala BID 25 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua bagi tahun 2011 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ada Yang Berhormat yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, B25 jadi sebahagian daripada jadual. Kepala Bekalan B27 dan Kepala Pembangunan P27 di bawah Kementerian Kerja Raya terbuka untuk dibahas. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua
Saya ingin juga turut